Okey, so kita akan sambung sikit lagi. Kita akan buat just few soalan. Okey. Tentang 5.1 dan juga 5.2. Okay, so first. Apakah matlamat jawatan kuasa kerja ditubuhkan? So jawapannya ialah untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. And please seseorang ingat, asas perjanjian ini merupakan asas perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So perlembagaan tu apa? Perlembagaan tu merupakan undang-undang tertinggi negara. Okay. Okay, second. Siapakah wakil-wakil yang dinyatakan di bawah? Ada Theodore Adams, Roland Bradel dan juga Ralph Holt. Okey, so tiga-tiga ini merupakan pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang dalam jawatan kuasa kerja. So TRR ni like the first T goes to Theodore Adams, Roland Bradel dan juga Ralph Holt. Okay, Raja-Raja Melayu, UMNO Rock Cabinet. Okay. So suit yourself. Any ways to korang hafal. Just like my ideas. Kalau korang nak ikut. Okay. Next. Apakah nama pertubuhan yang ditubuhkan oleh golongan Melayu Radikal? Okay. Ni Melayu Radikal. Okay. Just saja kita sekalian ni ke dalam nasionalis Melayu Radikal. Okay. So diorang ni menubuhkan Putera. Yes. Pusat Tenaga Rakyat Putera. Okay, next. Okay, siapakah yang menjadi ahli dalam All Malaya Council of Joint Action? Tan Chek Lok. Tan Chek Lok tu merupakan pengerusi. So, ahli dia ialah golongan ataupun orang bukan Melayu. Okay. Okay, next. Siapakah tiga persatuan ni? PMFTU, MDU dan juga MIC. Ini merupakan tiga persatuan yang berada di bawah AMCJA. Okay. Persatuan yang bergabung bersama-sama membentuk AMCJA. Okay. So, apakah sumbangan nasionalis Melayu Radikal? Ini ada banyak, tapi I tadi kecilkan skop pada tiga saja tentang apa yang dia perjuangkan. First, perjuangkan hak semua kaum. Sebab tu dia sanggup bekerjasama dengan AMCJA yang merupakan orang bukan Melayu. And then second, memperjuangkan hak bersuara. Yang ketiga, akhbar dia. Akhbar dia ialah suara rakyat. Okay. So, ingat suara rakyat ni ialah akhbar yang diterbitkan oleh golongan nasionalis Melayu Radikal. Okay, so kita ada PKNM. Api, awas dan juga batas. Okay, so dengan apakah pertubuhan ni? Dikatakan pertubuhan radikal. Kenapa kita panggil dia nama radikal? Kunci dia ialah istilah radikal digunakan British kerana keberanian golongan ini menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Sebab dia. So keyword yang korang boleh ambil untuk hafal. Sebab ni ayat kan sepanjang. Like dia menentang secara terbuka. Okay. Dan juga bangkitkan perasaan anti-British. So dia tak semestinya penulisan saja. Dia juga di dalam dia punya demonstrasi dan sebagainya, spanduk-spanduk dia memang menunjukkan anti-British. Sebab tu kita panggil dia radikal. Jadi radikal tu digunakan oleh British sebenarnya.
berikan 3 cadangan raja-raja Melayu dan UMNO dalam penubuhan PTM 1948. Okay, so antara cadangan dia ialah tadi PPRNNM, kan? So ambil few P kat sini, penubuhan, perjanjian dan juga Putrajaya. Okay, so kita tahu cadangan pertama dia ialah untuk menubuhkan persekutuan bertaraf naungan, bukan jajahan. Okay. So, korang dah faham kan kenapa naungan penjajahan? Okay, second, mengadakan perjanjian baharu menggantikan Malayan Union dan juga dia nak jawatan Persuasi Tinggi British tu menggantikan Cabinet. Okay, so jawatan ni ialah jawatan ketua pada persekutuan tu. Sebab yang Cabinet tu kita guna semasa Malayan Union. So dia suruh tukar. Okay. Okay, ni soalan. Kita buat sikit soalan. Okay. Okay, soalan pertama. Dari jawatan kuasa kerja, ada 3 wakil. So, apakah matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja di atas? Aku kat sini main game. Makan tak nak makan? So, matlamat penubuhan dia ialah untuk apa guys? C. Ya, C. Membincangkan perjanjian persekutuan tanah Melayu. C, Okay. Okey, nombor 2. Apakah peranan pegawai tinggi British dalam jawatan kuasa kerja? Ini tricky sikit. Cuba baca dulu dia punya pilihan jawapan. Pegawai tinggi British. Okay. So, peranan dia adalah sebagai pemerhati dan penasihat undang-undang di dalam jawatan kuasa kerja. So, 3 orang tadi tu, Theodore Adams, Roland dan juga Ralph Hone merupakan pegawai tinggi British. Okay. Nombor 3, Jawatan Kuasa Kerja telah mengemukakan beberapa cadangan. Antara berikut, yang manakah cadangan jawatan kuasa kerja ini? Okay, so 3, bukan. 1 kan. 1 dan tengok nombor 1 memang tak ada dalam list memang tak ada dalam list. Okay, nombor 2, jatuhan beberapa negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Okay, dia gunakan beberapa term beberapa. Okay, ni salah sebab dia merupakan penyatuan semua negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Ataupun mungkin dia boleh guna beberapa negeri Selat. So, cuma yang negeri Melayu ni mesti semua. Okay, semua negeri Melayu. So, nombor 2 ni pun salah juga. So, jawapan dia ialah 3 dan juga 4. D. 3D. Okay, nombor 4. Kita ada golongan nasionalis Melayu radikal. Okay, so kita tahu mereka dah memperjuangkan kemerdekaan sejak 1930-an lagi. Selain daripada pembebasan tanah air daripada belenggu penjajah, apakah yang diperjuangkan oleh golongan ini? Okay, so kat sini kena check, kena rewind balik. Apakah sumbangan golongan nasionalis Melayu radikal? Jawapan dia ialah hak semua kaum, dia perjuangkan hak semua kaum dan juga dia perjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. So, sumbangan yang ni ada mention dalam lecture yang sebelum ni. Yang ada sumbangan
yang banyak-banyak sikit. Yang hari ni punya lecture, I pilih 3 je. Okay. So ada tentang membela tentang perkara yang mendapat benda yang tak adil. Jawapan dia ialah D, 3 dan juga 4. Okey, seterusnya. Nombor 5. Antara berikut yang manakah alasan nasionalis Melayu radikal menentang penubuhan jawatan kuasa kerja? Okay, kita tahu golongan nasionalis Melayu radikal ni dia menentang. So dia tu bukan putera. Okay. So kenapa? Apa sebab dia menentang? Jawapan dia ialah 1 dan juga 4. Okey. B. Okey. Untuk ni nombor 2 ni, saya takut ada yang ambil jawapan ni. Yang ni merupakan concern AMCDA. Okay. Dia bukan concern Melayu radikal. Okay. So, ia soalan ni tentang yang manakah alasan AMCDA untuk menentang penubuhan. Okay, then baru you boleh pilih jawapan nombor 2 ni. Okay. So, untuk yang sekarang jawapan dia ialah B. Sebab kita akan bercakap tentang nasionalis Melayu radikal. Okey, nombor 6. Golongan bukan Melayu turut menentang jawatan kuasa kerja ini. Mengapakah golongan bukan Melayu menentang? Okey. Ini macam yang I mention tadi. Nombor 1. Of course betul sebab jawatan kuasa ni dia tidak melibatkan kaum bukan Melayu. And then keempat, statement yang ada tadi kita dah bincang, British dituduh tunduk. Kita nampak British tunduk kepada tuntutan UMNO sahaja. So jawapan dia ialah B. Okay. 1 dan juga 4. Alright, nombor 7. Pergabungan Putera AMCDA telah menyediakan draft Perlembagaan Rakyat dan menyerahkan kepada British tetapi ditolak. Apakah reaksi Putera AMCDA? Okey, selepas Perlembagaan Rakyat ditolak, benda pertama yang diorang buat ialah menghancurkan hartan. Okey, sebagai tanda penentangan. Hartan ni ialah tindakan tutup kedai, tutup perniagaan ataupun sebarang aktiviti ekonomi. Okey, nombor 8. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Antara berikut yang manakah faktor British menubuhkan kerajaan di atas? Ada kat next page. Itu soalan dia, apakah faktor British tubuhkan PTM ni? Okay. So apakah faktor British tubuhkan PTM? Kita boleh tengok tadi yang 5.2 tu, yang kita belajar 2.2 tadi. Nombor 1, tuntutan kemerdekaan daripada orang Melayu. Melaksanakan dasar dekolonisasi. Sokongan daripada pegawai tinggi British. Dasar tidak kerjasama UMNO terhadap kerajaan British. Okey. At this moment sebenarnya orang Melayu belum lagi minta kemerdekaan. So, orang Melayu masih memerlukan British untuk bantu diorang, untuk guide diorang macam mana nak mentadbir. So masa tu dia belum lagi minta kemerdekaan. Okay? Dia cuma minta hak yang sewajarnya dengan pentadbiran yang sewajarnya, tapi masih lagi di bawah bimbingan British. So jawapan dia yang nombor 1 ni salah. Nombor 4 ni pun confirm salah. So jawapan dia ialah 2 dan juga 3. Kita tahu British kena laksanakan berdasar dekolonisasi yang diwawakan oleh PBB. Dekolonisasi ni maksudnya dia kena memberi ruang dan peluang untuk negara-negara ni merdeka ataupun berkerajaan sendiri. Okay. And then kita dapat sokongan daripada pegawai tinggi British.
Okey. So, siapakah yang mengetuai pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu? Ini kita tengok tadi. Jawapannya ialah B. Okay. Persuruhan Tinggi British sebab cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO ialah untuk menggantikan Persuruhan Tinggi British ni, menggantikan Kabinet British. Okay. Sebagai ketua. Okey, yang ni start from sini mungkin apa korang kita tak study lagi. Tapi I just recap je. So next. So at least korang ada idea. So nanti next. Subtopik senang. Okay. Nombor 10, kita ada Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, dia diketuai oleh PTB, Persuruhan Tinggi British. Berfungsi untuk menggubal undang-undang. Apakah peranan Raja-Raja Melayu di dalam Majlis Perundangan Persekutuan? Okay. Sini kita tahu Raja-Raja Melayu ni kita tahu yang Majlis Perundangan tu dia yang buat undang-undang. Okay. Dia buat undang-undang di bawah seliaan PTB. So, PTB kan ketua pentadbiran. So Raja-Raja ni function dia ialah untuk memberi perkenan, memberi izin. Okay. Undang-undang yang diuruskan. So British tak boleh buat any undang-undang, buat undang-undang if undang-undang tu tak disetujui oleh Raja-Raja Melayu. Next, nombor 11. Di bawah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kewarganegaraan Jusori hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Antara berikut golongan manakah yang dianggap sebagai rakyat British? Okey, ni kita tak start lagi. Tapi korang boleh just buat sikit, just study sikit. So rakyat raja ni maksudnya ialah orang Melayu dan orang asing, orang asing yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. So kita tahu tak semua negeri-negeri kita yang mempunyai sultan, okey. Nanti kita akan check negeri mana yang ada, mana yang tak ada. Okey, kita ada rakyat British. Apa rakyat British ni sebenarnya? British ni ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau mana-mana jajahan British yang lain, okey. Okay. So ni adalah rakyat raja dan juga rakyat British. Okey. So dia bagi situasi. So golongan manakah yang dianggap sebagai rakyat British? Okay. Rakyat British ialah mereka yang lahir di Pulau Pinang dan juga Melaka dan juga yang lahir di mana-mana tanah jajahan British. Jawapan dia ialah C. 2 dan juga 3. Okay. 2 dan juga 3. Okay. Okay, rasa kita dah over limit masa. Okay. So sampai sini saja kelas kita. Okay. So yang lain ni boleh buat sendiri. Okay, tak apa. Bagi jawapan Untuk nombor 12 ni jawapan dia ialah A. 13 jawapan dia ialah D. Donkey. Nombor 14 jawapan dia ialah C for cicak. And nombor 15 pun C juga cicak. Okay. So A, B, C. So later bila korang study, korang boleh refer balik. Okay, so today will be my last class untuk ajar korang.